ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. اللهم آت نفوسنا، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم، آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Firman Allah Subhanahu wa taala, mafhumnya, apabila kamu membaca Al-Quran, maka kami jadikan di antara kamu dan di antara orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat itu satu dinding pemisah yang tertutup. Al-Isra ayat 45. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bacalah Al-Quran kerana ia akan datang pada hari kiamat membawa syafaat terhadap golongannya. Alhamdulillah, sama-sama kita mulakan dengan baca Ummul Furqan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberkati majlis ini, dan semoga Allah cucui rahmat dan maghfirahnya kepada ibu-ibu dan bapa-bapa kita, guru-guru kita. Dan semoga Allah cucui rahmat dan maghfirahnya kepada guru kami almarhum Syekh Abdul Azim bin Sya'ban Sultan rahimahullah. Dan tuan-tuan boleh pasang hajat masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala makbulkan hajat-hajat kita insya-Allah, dan jauhkan dari kita dan keluarga kita dari malapetaka, bahaya, bencana, wabak penyakit dan sebagainya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Yang saya mulakan Tuan Imam, Tuan Bilal, dan pengerusi serta ahli jawatankuasa masjid, Tuan Pula Indah, tuan-tuan haji, hadirin yang mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya, inayahnya, keizinannya, dapat lagi kita bersama-sama berada dalam halaqah ilmu, halaqah Al-Quran ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala cuci rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua, memberikan kita segenap fadilat bagi orang-orang yang berada dalam majlis taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala seumpama ini. Salawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruskan banyakkan bersolawat siang malam kita, jangan
lekang daripada kita berselawat kepada Allah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf, sasul. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab nak sebut tadi, sedang Allah Subhanahu wa taala pun berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para malaikatnya juga. Kenapa kita pula tidak berselawat ke junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berselawatlah sebanyak-banyaknya. Kerana di sana juga terdapat cara-cara kita berselawat. Walaupun sekali berselawat tapi ganjarannya banyak. Macam mana caranya? Kena sebut bilangan-bilangan perkara-perkara yang banyak bilangannya. Contohnya nafas kita, kedipan mata kita. Kita sebut Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sebilangan nafasku seumur hidup. Gitu. Jadi dapat pahala banyak macam nafas kita seumur hidup. Ataupun kedipan mata. Kan? Ada satu selawat yang kita biasa baca. Mungkinlah tuan-tuan kalau tuan-tuan biasa amalkan, iaitu selawat tafrijiyah. Ada amal kan? Selawat tafrijiyah. Tuan-tuan boleh cari di YouTube ada. Video-video dalam Facebook pun ada. Jadi tuan-tuan boleh amalkan. Sama-sama kalau tuan-tuan yang biasa berselawat dengan selawat tafrijiyah, sama-sama berselawat dengan saya, insya-Allah. Untuk amalkan, yang mana dalam ni terdapat perkataan yang mana selawat kita itu sekali sahaja, tapi kita niatkan seumpama bilangan kedipan mata, seumpama bilangan hembusan nafas. Dia disebut dalam selawat tafrijiyah. Dia tidak lari daripada apa yang boleh kita amalkan juga, iaitu cara kita bertasbih. Subhanallahi adada khalqih. Kan ada? Pernah dengar? Subhanallah adada khalqih. Sebut subhanallah sekali je, tapi disebut adada khalqih, sebilangan makhluk Allah. Macam tu. Sebut sekali je, tapi bilangan ataupun ganjarannya seumpama bilangan makhluk Allah. Banyak tuan-tuan makhluk Allah? Tentu tak terkira banyaknya. Begitulah. Subhanallah adada wazinata arshi, zinata arshi. Zinata arshi maksudnya apa? Zinah maksudnya perhiasan pada arasy Allah Subhanahu wa taala. Punyalah banyak perhiasan Allah Subhanahu wa taala pada arasy-Nya itu. Jadi kita sebut subhanallah zinata arshi. Sama begitu. Bilangan perhiasan pada arasy Allah Subhanahu wa taala, subhanallah kita. Dan subhanallah midada kalimati. Bilangan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Sebut sekali je tapi pahalanya banyak. Begitu juga selawat pun boleh. Seperti mana selawat yang ada, iaitulah selawat tafrijiyah. Sama-sama tuan-tuan dengan saya. Siapa yang hafal boleh sama-sama, yang tak hafal dengar sahaja, amati, dan boleh dapatkan dalam YouTube dan sebagainya. Boleh dapatkan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tawfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil gharaibu wa husnul khawatimi wa tustasqal ghamamu liwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Boleh ulang-ulang kan? Panjang selawat ni. Tapi banyak fadilat dia. Antaranya berselawat dengan selawat tafrijiyah ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan
selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mohon Allah Subhanahu wa taala supaya diuraikan segala permasalahan kita. Ada masalah apa, semoga Allah uraikan. Tunhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu. Itu sama lebih kurang makna dia dua ayat tu. Wa tuqadda bihil hawaiju, maksudnya kita mohon Allah Subhanahu wa taala makbulkan segala hajat kita. Wa tunalul bihi gharaibu, dan kita mohon Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita apa yang kita hajati, yang menjurus kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala ridailah, bertepatan dengan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa husnul khawatim, kita mohon Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini matinya nanti dengan husnul khatimah, dengan kita berselawat ini. Jadi kita memohon Allah Subhanahu wa taala memakbulkan hajat-hajat kita ini dengan perantaraan selawat, dengan wasilah amal soleh kita, iaitu berselawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah di hujung tu dia sebut fi kulli lamhatin wa nafasin. Fi kulli lamhatin wa nafasin, dengan apa tu, segala kedipan mata, wa nafasin, dan hembusan nafas. Bahkan bi'adadi ma'lumillat, dengan bilangan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Jadi itu selawat yang boleh kita amalkan tuan-tuan, selawat tafrijiyah. Ada orang kata selawat ni syirik. Syirik ni kalau dia tak pandai takwil. Dia kata selawat ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang memberikan rezeki, Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang menunaikan hajat. Itu salah lah kalau begitu. Tetapi kita takwil di sini bahawa selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai wasilah kepada termakbulnya doa dan hajat kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takwil dia. Jadi jangan cepat sangat salah sangka kerana ini amalan para salihin, orang-orang dahulu yang tidak ada salahnya untuk kita amalkan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, salah satu daripada salawat yang boleh kita amalkan sebagai perkongsian awal kita pada malam ini. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali yang lepas kita telah lihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari Suratul Insan sehingga ayat yang ke-26, sampai ayat yang ke-26. Yang mana pada kali yang lepas juga kita telah lihat ayat yang ke-25 menjurus kepada waktu solat pada waktu siang hari, waktu subuh, zuhur dan asar. Kemudian ayat yang ke-26 menyebut wa minal laili fasjud lahu, mewakili dua waktu solat, iaitu isya, maghrib dan isya. Kemudian wasabbihu lailan tawila, Allah Subhanahu wa taala menyaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bertasbih ataupun memahasucikan Allah Subhanahu wa taala dengan solat malam, bertahajud dan sebagainya pada waktu malam yang panjang itu. Dan saya setelah sama-sama kongsikan bersama tuan-tuan, nasihatkan sama-sama, saya nasihatkan diri saya dan tuan-tuan agar kita ruangkan sedikit masa kita pada waktu malam, waktu tidur kita, bangun sekejap untuk kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita duduk bertasbih, berzikir, beristighfar dan sebagainya, ataupun secara langsung kita bangun untuk menunaikan solat malam. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini kita sambung lagi melihat ayat yang seterusnya, ayat yang ke-27. Kita mulakan dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sila. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna haula'i yuhibbunal ajilah. Nun sa'du wajibul gunnah. Inna wajibul gunnah, satu harakat tutup, dua harakat panjang, dengung aja. Ya. Baik. Jadi na tidak ada panjang. Inna haula'i. Ha, kita lihat mad asli asalnya bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Dalam satu perkataan, maka hukumnya mad wajib muttasil, kita baca dengan 4 atau 5 harakat dalam bacaan qiraah Hafs dan Asim dari Isyatibi. Ulai Lai. Sekali lagi mad asli berjumpa dengan hamzah dalam satu perkataan, jadi mad wajib muttasil. Jadi inna haula'i yuhibbunal ajilah. Yuhibbunal ruha pertengahan kerongkong. Ba sabdu balas saja. Jadi ha pedas. Jangan baca yuhibbu, tapi yuhibbunal. Lam tanda sukun izhar qamari. Jelaskan bunyi lam, elakkan dengung, elakkan qalqalah. Ajilata, ajilata. Ra'ain pertengahan kerongkong man asli. Jilata wa yadharuna, wa yadharuna. Harfu dhal, hujung lidah sentuh hujung gigi atas. Semuanya infitah wa yadha. Buka mulut tuan-tuan, baca. Supaya betul-betul bunyinya fathah. Wa yadha, jangan wa yadha. Kan? Wa yadharuna, ru tafkhim. Tebalkan bunyi ra, man asli itu dua harakat ru. Nawara'ahum, wara'ahum. Man asli jumpa hamzah dalam satu perkataan lagi, man wajib muttasil, 4 ataupun 5 harakat. Panjang ayat ni ya, nampak macam pendek je. Panjang sebab apa? Sebab banyak yang panjang-panjang tu. Ya. Wara'ahum, uruha halki paling bawah, mim tanda sukun izhar syafawi. Yauman thaqila. Jadi wara'ahum yau, tak ada dengung mim itu. Tandanya ada tanda mati pada mim, menunjukkan tak boleh kita selain daripada jelaskan sahaja bunyi mim itu. Yauman, yaulin. Ma asalnya man. Asalnya man bari 2. Tanwin maksudnya bunyi nun asalnya. Man. Ada bunyi nun. Tapi disebabkan tanwin ini bertemu dengan huruf tha. Harfu tha ini huruf ikhfa hakiki. Salah satu daripada huruf ikhfa hakiki yang 15. Maka kita kena standby nak sebut huruf tha. Bila nak standby sebut huruf tha, nak ikhfa'kan ini, maka bunyi nun pada man itu, pada tanwin itu hilang. Terus kita standby lidah kita pada bawah makhraj huruf tha. Atau berdekatan dengan huruf tha. Jadi lidah kita standby di belakang itu. Yauma, jangan kena pada langit. Jangan yauman. Itu jadi idgham. Ataupun terus masuk pada makhraj. Yaumal, letak lidah pada hujung gigi atas, jadi idgham. Tak betul lah. Ikhfa ni tak masuk dalam makhraj, dia standby belakang je. Dengan kiraan satu harakat tutup, dua harakat panjang, dengung dia. Yaumal thaqila. Sa. Dan jangan sa. Kalau bunyi sa tu, salah lah tu. Dia tak boleh bunyi huruf sin, huruf tha. Thaqila. Qi, huruf qaf, pangkal lidah. Man asli, kemudian la, asalnya lan. Bila kita berhenti, maka dia jadi mad iwad, 2 harakat macam man asli bacaan dia. Hilangkan satu tanda tanwin tu. Thaqila. Qi 2 harakat,
La pun sama macam qi. Jangan lebih daripada qila tu. Tuan-tuan jangan disebabkan dekat ujung kita pun habiskan nafas kita. Panjang. Thaqila. Tak boleh gitu. Jadi 2 harokat tetap 2 harokat. Jadi selesai cara bacaan bertajwid ayat yang ke-27. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum. Sila. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum. Huruf ru tu, huruf ra tu baris depan 2 harokat mad asli tu tuan-tuan kena tekan. Wa yadharu, gitu tebal, tafkhim. Tak boleh baca sambil lewo. Wa yadharuna, tak boleh. Mesti kena tebalkan. Sekali lagi tuan-tuan ataupun kita ambil tu nanti. Kita berhenti tadi pada wara'ahum, kita ambil wa yadharuna. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sila. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Inna haula'i. Inna yang kita tekan tadi, dengungkan tuan-tuan. Maksudnya sungguh. Sungguh. Jadi kalau baca macam tak sungguh, tak ada dengung, maknanya tak ada sungguh sangatlah. Jadi kita tekan tu. Inna, sungguh maksudnya. Maksudnya sesungguhnya. Haula'i, mereka yakni orang-orang kafir itu, yuhibbunal ajilah, mereka sentiasa mencintai kehidupan dunia. Ini salah satu daripada ciri orang-orang kafir. Dia tak ada pilihan lain, dia rasa dunia ni lah segala-galanya. Jadi dia mencintai untuk mendapat kebahagiaan total di dunia semata-mata. Tak ada alam lain pada dia. Dunia ni je lah yang perlu diisi dengan kemewahan. Dengan apa, kemenangan, kejayaan dan sebagainya. Dia punya matlamat akhir di dunia. Jadi kita tak boleh ada ciri orang-orang kafir sebegini tuan-tuan. Kita punya kehidupan ada lagi satu nanti, iaitu kehidupan yang kekal abadi pula, iaitulah di akhirat. Di sanalah kejayaan. Kalau kita nak sebut kejayaan yang sebenar, itulah kejayaan bila mana kita dapat mengecapi syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu barulah kejayaan yang azim, kan? Innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Disebut dalam suratul buruj, kan? Kita baca suratul buruj, surah yang bermula dengan was-sama, kan? Surah as-samaiyah ni surah yang sunat dibaca pada waktu isyak, yang Nabi sering baca dalam waktu isyak, kan? Was-sama'i dzatul buruj was-sama'i wat-tariq. Dalam suratul buruj disebut sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka syurga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Zalikal fawzul kabir, itulah kemenangan yang besar, kemenangan yang sebenar. Bila mana kita dapat masuk syurga Allah SWT, itu kita punya hadaf kita, objektif hidup kita atas muka bumi ini dihidupkan oleh Allah SWT untuk kita kembali nanti masuk dalam kampung halaman kita, kan? Kampung halaman kita mana tuan-tuan? Syurga lah. Nabi Adam kan lahirnya di syurga, kan? Dijadikan dalam syurga Allah SWT, ditempatkan dalam syurga Allah SWT. Jadi di situ sebenarnya tempat kita kembali, bagi orang-orang yang benar-benar ikut apa tu, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ikut panduan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu tu hormati Allah SWT. Orang kafir tidak. Orang kafir kehidupan
dunia itulah kehidupan dia, maka dia rasa tidak ada yang lebih penting daripada dunia. Wa yadharuna wara'ahum, dan mereka membiarkan, yakni tidak peduli, wara'ahum, di belakang mereka, maknanya tak diendahkan langsung, yauman thaqila, satu hari. Apa dia? Hari apa? Yauman itu, iaitulah hari kiamat. Thaqila, yang sangat berat, yang sangat dahsyat, yang sepatutnya diambil berat, kan? Diambil penting, tetapi mereka tidak endahkan. Jadi ini satu ciri, ya, orang-orang kafir. Sebab itu tuan-tuan, bila kita baca Al-Quran, wa idza qara'tal Quran ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kalau betul-betul kita baca Al-Quran, maka Allah Taala akan jadikan di antara kita dan di antara orang kafir, ya, ada pemisah, dinding pemisah yang ketara. Cara berfikir kita bagaimana, semua berbeza sama sekali dengan orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat. Jadi mudah-mudahan kita baca walaupun tak banyak, 2-3 ayat saja, dengan tadabburnya mudah-mudahan, ya, meresap dalam hati kita sehingga bertambah keimanan kita, insya-Allah, bertambah semangat kita untuk meneruskan kehidupan ini, bagi meraih kejayaan dan kemenangan yang sebenar di akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat Syekh Ahmad Suhaji sebut bagi menghuraikan ayat yang ke-27 ini. Dia kata di sini Allah mencaci orang-orang kafir dan yang seumpama mereka yang mencintai dunia dengan rakus dan meninggalkan akhirat, tidak menghiraukan bekalan untuknya, iaitu sesungguhnya orang-orang kafir yang menyekutukan Allah itu sangat mencintai dunia dan tertarik hati oleh keindahan dunia yang mempersonakannya, serta bertungkus lumus mengejar kelazatannya yang lekas menghilang dan fana. Mereka itu sedikit pun tidak mengendahkan akhirat dengan membelakangkannya, tidak ambil peduli urusan akhirat yang begitu berat. Pasti mereka tidak akan terselamat daripada kegemparan dan huru-hara akhirat tersebut. Baik. Jadi kita lihat ayat seterusnya, ayat yang ke-28. Nahnu khalaqnakum wa shaddadna asrahum. Baik, tuan-tuan lihat ayat yang ke-28 ini bermula dengan huruf nun. Ada sabdu pula, kan? Tuan-tuan jangan pula sabdukan nun tu. Dengung pula. Belum-belum dah dengung dah. Jangan. Nun itu tak dibaca sabdunya. Bila mana kita start daripada huruf nun tu. Bila baca sabdu, bila kita sambung daripada thaqila, masuk nun, idgham. Tadi saya sebut tu macam ikhfa tu, silap tu. Jadi kalau kita start daripada yauman thaqilan nahnu, baru nun itu didengungkan. Tapi kalau kita start daripada huruf nun itu, tak bolehlah kita baca nun sakdu pada nun tu. Jangan dengung pula. Jadi saya kata sebelum ini, setiap nun yang bersabdu kena dengung, tapi ada syaratnya lah. Ada syaratnya. Berlaku pada pertengahan bacaan ataupun hujung bacaan, ataupun selain daripada awal ayat. Nun sabdu selain daripada awal ayat, kena dengung. Kalau awal ayat macam ni tak dengung. Kadang ada yang dia terlalu cerdik sangat. Saya cakap semua dapat betul, kan? Jadi nun sabdu pun awal ayat pun dia dengung juga, kan? Jadi kena terang dengan jelas sebenarnya benda ni. Baik. Itu jenis Imam Syafi'i belajar tu, Imam Syafi'i dia macam photostat, dia punya belajar dia tu. Dia Imam Syafi'i tuan-tuan, kalau dia belajar, dia buka kitab, dia baca sebelah kanan ni, sebelah kiri dia tutup. Tutup. Itu Imam Syafi'i. Tutup dengan kertas kosong tu. Jangan ada kertas, ada tulis-tulis. Sebab apa? Sebab kalau dia tak tutup, yang sebelah sini pun dapat sekali. Baca yang sebelah kanan, sebelah kiri pun masuk sekali. Jadi dia lintang pukang, terabur jadinya, kan? Tak tersusun.
Jadi dia kena fokus satu-satu. Baru dia jadi cantik. Macam tu sampai. Takut tuan-tuan pun ada yang macam tu. Bila saya sebut nun sabdu, semua sekali kena dengung, semua dia dengung. Masalah kan tu. Ini tahap Imam Syafi'i punya belajar. Contoh macam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nun di situ tidak ada dengung. Nahnu khalaqnakum. Nahnu ha. Pertengahan kerongkong ha pedas. Khalaqnahum urkha halqi paling atas, kerongkong paling atas. Kha kena biasakan tuan-tuan kalau tak biasa. Kha jangan ha je. Ya, kha gitu bunyi dah. Nahnu khalaqa, huruf lam dari atas la, buka. Kenapa saya kata begitu? Sebab huruf kha tadi dah tebal. Huruf qaf pun isti'la juga, tebal juga. Jangan sampai la tu jadi la. Khalaqa, jangan. Khalaqa, la tetap infitah dari atas. Nahnu khalaqnakum. Kalau qala sughra pada qaf bunyikan na man asli. Khalaqnahum uruha. Tadi saya tersilap sebut kum tadi. Uruha halqi paling bawah. Mim tanda sukun izhar syafawi. Bila tanda mati je izhar syafawi. Wa shaddadna asrahum. Wa shaddadna urus shin tafashi. Pertengahan lidah. Sya. Ada yang tak boleh sebut, cuba sebut yang sebaik mungkin. Wa shaddad huruf dal, hujung lidah sentuh antara gusi dan gigi atas. Dad. Qalqalah sughra dan sifat qalqalah ini baris atas bunyi dia. Dad, bukan dad. Begitu juga huruf qaf tadi, khalaqa. Sebab qaf baris atasnya qa. Jangan khalaq. Jangan gitu. Kemudian asrahum, man asli jumpa hamzah dalam dua perkataan, maka hukumnya mad jaiz munfasil, kita baca 4 ataupun 5 harokat bagi bacaan Hasan Asim, Tariq Syatibi. Asrahum, bukan huruf sin, hujung lidah sentuh pada langit. Berbeza dengan huruf sa tadi, hujung lidah sentuh hujung gigi atas. Ini huruf sin nipis yang betul, macam tunjuk gigi kita. Sebab huruf sin itu bentuk gigi kan, macam kita tunjuk gigi. Asrahum, ra tafkhim, hum izhar. Huruf ha halqi paling bawah. Selesai potongan ayat pertama. Dalam ayat yang ke-28 ini, sad lam ya tu tanda waqaf, wasal aula. Wasal aula, sambung lebih baik ataupun lebih utama daripada waqaf, daripada berhenti. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Sila. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Wa idza syi'na بدلنا أمثالهم تبديلا. وإذا huruf zal hujung lidah sentuh hujung gigi atas, mana asli. Ni huruf zal macam huruf sa tuan-tuan. Syi'na harfu shin. Syi'na. Gitu je hamzah. Jangan sampai diqalqalahkan hamzah tu. Ya. Kena perhatikan betul-betul huruf yang tuan-tuan matikan tu huruf qalqalah ke bukan. Yang tadi huruf sin, asrahum, jangan asrahum. Jangan asa, tak ada se. Yang sini pun sama juga, hamzah jangan syi'na, kan? Syi'na, jangan syi'na saja. Memang ada space sikit. Ada space sikit. Selepas hamzah mati tu nak masuk na tu ada kosong sikit. Tak apa. Cuma jangan lama sangat. Lama sangat jadi saktah pula nanti. Baik. Wa idza syi'na baddalna harfu dal. Hujung lidah sentuh antara gusi dan gigi atas. Tadi baddalna. Jangan baddalna. Lain bunyi dia. Baik.
Lam mati, elakkan dari qalqalah. Badalna amsalahum. Na mad asli, jumpa hamzah dalam dua perkataan. Mad jaiz munfasil. Kita baca 4 ataupun 5 harokat bagi bacaan Hasan Asim Tariq Syatibi. Jadi tuan mati Allah Taala yang kita baca ni yang masyhur, bacaan yang masyhur di Malaysia, Hasan Asim Tariq Syatibi. Banyak kali sebut ustaz ni. Hasan Asim Tariq Syatibi tu apa benda tu, kan? Apalah pula tu istilah dia tu, panjang pula tu bunyi dia. Itu qiraah tu, wajhul qiraah. Qiraah apa yang kamu baca ni? Qiraah Hafs an Asim. Hafs ada dua tariq, satu Syatibi, satu Jazari. Yang kita belajar ni, yang kita baca dengan bacaan yang masyhur di Malaysia, iaitu Hafs an Asim Tariq Syatibi. Iaitu mad jaiz, kita baca dengan 4 ataupun 5 harokat. Maksilah qasirah, maksilah tawilah, minta maaf, maksilah tawilah pun kita baca dengan 4 ataupun 5 harokat. Ada ciri-ciri yang lain lagi. Baik. Amsalahum. Mim tanda sukun izhar. Izhar syafawi. Tha, huruf tha. Perhatikan dan sebut elok-elok insya-Allah. Salahum. Hum, huruf ha halqi paling bawah. Mim tanda sukun sebab depan dia bukan mim, bukan ba. Maka kita baca tanpa dengung, tanpa qalqalah. Itu dia punya tandanya. Mim ada tanda mati je, tak dengung, tak ada qalqalah. Amsalahum tabdila. Taba. Taba. Bunyi qalqalahnya baris atas. Tab. Di harful dal. Man asli la mad iwab, lagi sekali sama macam semua hujung ayat-ayat yang ada dalam suratul insan ini, mad iwab, dua harokat. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Sila. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu taala, rasanya cukup sekadar itu yang sempat kita lihat sama-sama pada hari ini. Intisari ayat yang ke-28 ini insya-Allah kita akan lihat pada pertemuan yang akan datang. Minta ampun, minta maaf salah silap saya, kesalahan, tersasulan dan sebagainya tu. Minta ampun, minta maaf, Jadi mudah-mudahan Allah Taala berikan kita manfaat, tak banyak sedikit pun, alhamdulillah. Kita tangguhkan dengan doa dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.